Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah thumma amma ba'd. Alhamdulillah iltaqaina hadzal yawm linunaqish qism as-sirah tahta al-mawdu' min ashhari jahabidati ulama'il muslimin wa sanatakallam an nubzah ba'dil ulama'il muslimin في السابق ومن معيار التعلم أنتم ستبين من أشهر جهابذة علماء المسلمين وهم الإمام الشافعي والإمام الحنبلي والفارابي وابن سينا فقط، أربعة العلماء فقط. وأما الخوارزمي والجزري سنتكلم في الدرس بعد ذلك بإذن الله. اليوم أربعة علماء فقط، وبعد ذلك التعرف بهم وصفاتهم وشهرتهم. أنتم ستمكنون أن تبين صفاتهم وشهرتهم. واليوم ننتقل إلى الصفحة الأولى. هذه الصورة أنتم تعرفون؟ أنتم ترون هذه الصورتين؟ Boleh nampak dah gambar ni? Boleh, naam. أنتم عرفتم من في هذه الصورة؟ Tuan Guru Haji Saleh. Tuan Guru Haji Saleh. لأنكم رأيتم الاسم مكتوبة في الصورة، أليس كذلك؟ Naam. Nampak nama. Wa min jihatil yusra, di sebelah kiri, siapa dia? Sebelah kanan Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Kalau di sebelah kiri, Ni Aziz. Tuan Guru ni Aziz. Semua kenal kan? Hazani suratan an ulama fi Malaysia. Di kullil buldan hunaka ulama. Wa fi Malaysia ulama al-masyhur kilahuma. Kedua-dua ulama ni adalah masyhur di Malaysia. Kedua-duanya pun qad mata, telah pun meninggal dunia. Wa ba'da zalik min aina ra'aytum dhalika al-ulama? Min aina araftum? TV. Min aina? Min al-khabar? Min al-televizyun? Ni televisi. Min televizyun. Wa ba'da zalik uskur ba'dan min al-ulama alladhina qad 'allamtum sabiqan ma ada dhalika al-ulama. Man? Sebutkan nama ulama selain daripada dua orang ni. Dua tokoh ni yang kamu tahu. Tak ingat? Satu pun tak ada dalam kepala kamu. Ni ada siapa dia? Pemain bola tak pemain bola? Pemain bola kita ingat. Artis kita ingat. Ulama kita tak ingat. Soalan last. Antum turidun an takunal ulama fil mustaqbal.
Pengin tak nak jadi ulama nanti ni? InsyaAllah. 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 Naam. Respon sikit. Jangan duk dengar saja. Respon sikit. Okey. Di antara min alamatil ulama, antara tanda-tanda ulama kamu tengok bila dia meninggal ramai yang ziarah kematian depa. Tu tanda kepada kematian orang-orang yang soleh. Antara tanda kematian dia apa dia? Ramai orang ziarah. Selain daripada tanda-tanda yang ustaz sebut dulu ni. Tanda-tanda husnul khatimah apa dia? Ingat dah lagi dulu ni. Waktu kita belajar tajuk Al-Barzakh. Tanda-tanda daripada dia? Antaranya wajah kekuningan. Kemudian mati dalam keadaan senyum. Kemudian yang ketiga, berpeluh dalam keadaan berpeluh di bahagian muka. Dan antara tanda yang lain adalah orang yang ziarah kematian ramai. Kalau kamu tengok orang ternama kan, walaupun COVID, tengok orang ziarah sangat-sangat ramai. Tanda kepada orang soleh. Dan ni Tuan Guru Haji Saleh. Yang ni Tuan Guru ni Aziz. Kamu tengok. Ramai. Ni Tuan Guru Haji Saleh. Pengasas pondok di Sik tu. Ulama di Kedah. Ni Aziz Kelantan. Okay. Al-yawm sawfa natakallam, sawfa nabhas an jahbizah al-ula an al-Imam Al-Syafi'i. Tokoh yang pertama pada hari ini adalah Imam Syafi'i. Manil majmu'ah allati tukallafu bitakallum an hadha al-ulama. Siapa? Kumpulan mana yang ditaklifkan untuk membicarakan tajuk ni? Ayah Ismail. Saya. Tafadhal. Tafadhali. Al-Imam Syafi'i. At-ta'arufu bihi. Al-ismu huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'id Bin Syafi' bin Sa'ib. Syafi' Kalau bacaan macam ni lah, Sa'ib. Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Uthman Ibn Syafi' Ibn Sa'ib Ibn Ubaid Ibn Abdi Yazid Ibn Hashim Ibn Muttalib Ibn Abdi Manaf Al-Qurashi Mutallibi daripada Bani Muttalib Al-Hashimi Al-Makki. Thumma Al-Laqi Al-Laqabu Al-Laqabu Al-Imam Syafi'i au Nasiris Sunnah. Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah. Tarikh milad sanah 150 Hijri. Makan al-milad fi Gaza, Palestin. Al-Majalat Fiqh Al-Fiqh. Al-Fiqh. Antum araftum aina taqa'u wilayah Gaza? Tahu tak Gaza tu di mana? Gaza di mana? Palestin. Hayya nusyahid al-kharitah Palestin al-yawm. Ni adalah peta negara Palestin. Dulu Palestin luas, ni semua ni. Semua negara Israel adalah Palestin. Sekarang ni yang tinggal hanyalah Gaza Strip ni. Ni Gaza ni lah. Dan juga West Bank, tebing barat. Dulu ni luas. Tapi sekarang tinggal sikit sebab apa? Israel dia curi tanah. Israel adalah satu negara haram.
Dia curi tanah Palestin. Sampai tinggal sikit je. Sampai tinggal banyak ni je. Kamu nampak kesel ustaz ni kan? Banyak ni je. Dan dua wilayah ni adalah wilayah yang kuat lah. Yang semakin hari semakin ditindas. Israel cuba nak rampah keseluruhan ni supaya dia jadi negara dia. Tapi wilayah ni yang masih lagi bertahan. Gaza di mana? Di sini. Sikit dah. Kecil je. Tu Gaza. Itu asal kepada tempat lahir Imam Syafi'i. Betul mak? ثم نشأته توفي أبوه وهو Tufiya ابن abuhu wa huwa ibnu sanatain. توفي أبوه وهو ابن سنتين فعادت به أمه إلى مكة في شعب الحيف دينا Wasli. Wafatnya bapanya ketika beliau umur 2 tahun. Maka ibunya kembali ke Mekah dengan kaum Haifa. Khaif tu satu nama tempat lah di Mekah. Waba'da dhalik? وبعد ذلك يبلغ من عمره 7 سنين حفظ الشافعي القرآن الكريم عندما كان يبلغ من عمره 7 سنين. Man anti hidayah? لا أستاذ. Yang kedua, telah hafaznya Imam Syafi'i Al-Quran yang mulia ketika beliau umur 7 tahun. Ketika beliau berusia 7 tahun. يعني حفظ الشافعي القرآن الكريم كلا وليس جزء 30 فقط. قرآن كاملا حين يبلغ من عمر 7 سنين. وبعد ذلك وقد خرج الشافعي بسرعة. قد خرج الشافعي في شبابه إلى بوادي هذيل وأقام بينهم سنين. Pernah keluar Imam Syafi'i ke lembah Huzail dan pernah tinggal dekat situ selama bertahun-tahun. Apa yang dia buat kat situ? Wa akhadha minhum. وأخذ منهم اللغة والشعر وحفظهما واستوعب كثيرا من الأخبار والأشعار والأنساب وأيام العرب. Beliau telah belajar bahasa syair dan menghafaznya serta memahami banyak kabar dan nota-nota dan sejarah dan bahasa Arab. Ni Imam Syafi'i Ayahnya wafat ketika usianya 2 tahun, kemudian dijaga oleh ibunya dan kembali ke Mekah. Di sana ketika usia 7 tahun, hafal Al-Quran keseluruhan. Kemudian ketika waktu remaja, Imam Syafi'i ke Bani Huzail dan duduk di sana lama bertahun-tahun untuk mendalami ilmu bahasa Arab, syair-syair Arab. Dan Imam Syafi'i menghafal semua sekali
Itu ketajaman fikiran yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i. Thumma sifatu Okay. bisurah. Jangan lambat. Sifatuhu Wala tata'akhir. Ufir Al-waqtu yajri. الشافعي برفعة الخلق ولم تعرف له صيوتي في شباب ولا كهولة. Kuat sikit boleh tak? Ali sautak. عرف الشافعي برفعة الخلق فلم تعرف له صبوتي في شباب Sobwatun. صبوة في شباب ولا كهولة. عرف بتقواه وعبادته وإقباله على كتاب الله تعالى. وقد كان تختم القرآن مرة كل يوم وتختمه أيام رمضان مرتين في يوم واحد. كان الشافعي راميا ماهرا وشاعرا فصيحا. لقد شغل الشافعي الناس بعلمه وعقله وكان متواضعا مع كثرة علمه وتنوعه. Imam Syafi'i ni dikenali dengan seorang yang tinggi akhlaknya. Beliau tidak merasai zaman kanak-kanak dan dewasanya macam yang lain. Satu, Imam Syafi'i ni terkenal dengan ketakwaannya dan ibadatnya dan rajin baca Al-Quran. Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari. Satu, bulan Ramadan, Imam Syafi'i ni khatam 2 kali dalam sehari. Imam Syafi'i ni seorang pemanah yang mahir dan penyair yang fasih. Imam Syafi'i ni sibuk menyumbangkan akal dan ilmu kepada orang ramai dan seorang yang tawaduk serta banyak ilmu dan pelbagai ilmu dalam hidup. Imam Syafi'i ni bukan saja kuat ibadah, dia juga bersukan. Sukan apa? Sunnah Nabi SAW, iaitu memanah dan juga berkuda. Sebab tu disebut kana Syafi'i ramiyan mahira. Pemanah yang mahir. Kalau kata 10 hak tengah tu kan, mata yang paling tinggi. Kalau hak satu bulatan tempat target panah tu, yang tengah-tengah tu angka 10 lah. 10 kali panah, ke semua panahan tu kena nombor 10. Itulah Imam Syafi'i. Hebat tak hebat? Bukan kata dalam bidang ilmu saja, tapi dalam bidang fizikal pun Imam Syafi'i hebat. Kemudian, tapi Imam Syafi'i tak merasailah zaman kanak-kanak dia macam orang lain. Imam Syafi'i dilatih supaya menuntut ilmu daripada kecil. Syuhratuhu. Salisul a'immatul arbi'atu inda ahli sunnati wal jamaah. Imam Syafi'i ini salah seorang daripada imam yang ketiga dari 4 imam ahli sunnah wal jamaah. Wa min ashari yang tu maksud dia dalam mazhab fiqh, Imam Syafi'i turutan dia yang ketiga selepas Imam Hanafi dan juga Imam Malik. Kemudian barulah Imam Syafi'i. Dan last sekali adalah Imam Hanbali ataupun Imam Ahmad yang akan kita bicarakan selepas ni. Di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian wa min ashari musannifati lil Imam Syafi'i. Antara karangan-karangan yang masyhur, karangan-karangan Imam Syafi'i yang masyhur, Kitabul Risalah, Kitabul Kitabul Ihtilaful Hadis, Kitabul Ahkamul Quran. Semua risalah ni pasal fiqh kecuali Kitabul Ihtilaful Hadis. Yang ni pasal hadis. Tidak. Ya, kitab risalah berkenaan dengan usul fiqh. Kitab yang pertama dikarang tentang usul fiqh adalah kitab risalah. Imam Syafi'i orang yang pertama sekali mengarang kitab usulul fiqh yang nama dia Ar-Risalah. Siapa yang tulis? Anak murid dia. Imam Syafi'i panggil anak murid dia nama Rabi' al-Muradi.
Ya Rabi', ta'al. Apa yang aku nak bicarakan ni tolong tulis. Imam Syafi'i cakap menurut apa yang ada dalam pemikiran dia dan terus ditulis oleh Imam Rabi' tanpa melihat bahan-bahan rujukan. Sebab tu dia panggil risalah. Risalah apa dia? Surat. Kalau kita terjemahlah. Tapi nama kitab tu adalah Ar-Risalah. Kitab tentang usulul fiqh. Kalau kamu tengok gambar kat tepi ni kan, Ar-Risalah. Ini adalah karangan Imam Syafi'i. Kemudian Kitabul iaitu kitab fiqh. Kitab fiqh, tentang fiqh. Kemudian Ikhtilafil Hadis, Kitab Ikhtilafil Hadis, iaitu kitab hadis. Kemudian hukum-hukum Al-Quran. Semua Wafatuhu Wafi Syafi'i fi lailatul Jumu'ah. Tufiya. Tuwafiya Syafi'i fi lailatul Jumu'ah. Ba'da al-Isya'ul akhirah ba'dama shallal maghrib akhir yaum min Rajab sanah 20 wa arbi'ah Hijrah. Wa qad Sanah 204. Ma'atain. Wa qad balagha min al-umuri al-arbi'ati wa khamsina aman. Wa dafan fi Mesir. Wadufina fi Misr. Beliau meninggal pada malam Jumaat selepas Isyak pada akhir malam Rajab tahun 204 Hijrah ketika beliau berusia 54 tahun dan beliau juga dikebumikan di Mesir. Dikebumikan di Mesir. Kamu bisa pergi tak Mesir? Tahu. Hanan saja bisa pergi kan? Tak pernah Ustaz. Hanan biasa tak ziarah makam Imam Syafi'i? Pernah. Pernah ha? Okey. Tazi Maqbarah Al-Imam Syafi'i, maqam Sayyidina Al-Imam Syafi'i. Hazi surati andama kuntu fi Misr. Ni makam Imam Syafi'i. Boleh kata kerap jugalah Ustaz P di makam Imam Syafi'i. Kalau pergi Mesir tak ziarah makam Imam Syafi'i ni, rugi sangat-sangatlah. Selalunya orang pergi awal-awal sekali dia ziarah sebenarnya. Bagi pelancong, dia ziarah Fir'aun. Pergi piramid dulu, makam Imam Syafi'i tak pergi. Ustaz Alhamdulillah lah, piramid pilah lah waktu nak balik. Makam Imam Syafi'i ni antara yang awal lah pergi. Dan kamu tengok di sebelah kanan tu gambar Ustaz tu, dekat satu tiang tu kan. Tiang tu dipercayai adalah tempat sandak Imam Syafi'i ketika menyampaikan kuliah-kuliah dahulu ni. Ngajak lama. Sehari tu berjam. Bukan kata sejam, 2 jam saja. Lepas subuh sampai lepas luar sambung lagi. Berjam ngajak saja. Dan Imam Syafi'i wafat disebabkan penyakit bawasir. Penyakit bawasir. Sampai kata kalau Imam Syafi'i naik kuda, darah yang mengalir daripada dubur dia tu memenuhi sepatu dia, kasut dia. Mati disebabkan penyakit bawasir. Itu Imam Syafi'i. Okey, ni gambar dululah. Gambar waktu zaman Ustaz dulu. Dah direnovate dah. Gambar makam Imam Syafi'i dia jadi macam ni. Cantik tak? Dan di sebelah dia ada juga. Tak nampak Ustaz. Tak nampak? Tak keluar apa Ustaz. Okey, nampak dah. Cantik. Nampak dah. Ni yang baru. Dia renovate. Cantik, Jamila. Di sebelah dia nampak klasik lah. Kalau di sebelah dia tu ada lagi makam-makam anak-anak murid dia yang terkenal lah. Kalau di sebelah sana tu, luar masjid, sebelum kita nak masuk sini, bukan luar masjid lah, dalam masjid, tapi kawasan luar sikit, ada makam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, seorang ulama yang terkenal juga. Ni Imam Syafi'i, meninggal di Mesir. Imam Syafi'i duduk di Mesir tak lama, 4 tahun saja. Imam Syafi'i mendalami ilmu bahasa Arab.
Dekat kaum mana? Kaum Huzail. Sebab tu, waktu awal-awal Imam Syafi'i, dia sampai ke Mesir, bila dia berbicara dengan ahli Mesir tak faham. Kerana apa? Ketinggian bahasa Imam Syafi'i tu. Sangat tinggi ilmu dia. Imam Syafi'i, antara guru dia yang masyhur adalah Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i otak dia cerdas. Dia ngaji dekat Imam Malik. Banyak cerita dah. Nak Ustaz cerita tak? Nak. Nak. Panjang cerita dah ni. Kalau nak bicara tentang Imam Syafi'i ni. Ustaz selalu baca biografi tokoh-tokoh ternama ni, tambah pula Imam Syafi'i, sebab kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i dalam fiqh. Imam Syafi'i dia merantau banyak negara. Mesir ni lah waktu akhir hidup dia. Sebelum tu di Mekah. Waktu di Mekah, Imam Syafi'i berguru dengan Sufyan Ibn Uyainah. Kemudian Sufyan Ibn Uyainah dia kata, hang ni alim sangat, pergi carilah guru lain. Di Madinah sana tu ada seorang guru lagi, nama dia Imam Malik. Pergilah di situ. Imam Syafi'i pun bertolak ke rumah Gubernur Madinah di situ. Supaya tunjukkan kepada dia rumah Imam Malik sebab dia nak mengaji hadis. Kemudian apa kata Gubernur tu? Gubernur tu kata, engkau kalau suruh aku ubah satu bukit daripada satu tempat ke satu tempat, ini adalah lebih ringan daripada aku. Daripada engkau nak suruh aku tunjuk pergi jumpa Imam Malik. Sebab apa? Aizah yang ada pada Imam Malik. Aizah para ulama. Tak berani nak jumpa. Tengok pun gerun. Sebab apa? Imam Malik seorang yang berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW. Adab dia tinggi. Gubernur, pemimpin pada zaman tu pun tak berani dengan ulama pada zaman tu. Kemudian Gubernur pun hantar surat dekat Imam Malik, kata ada seorang nak pi rumah dia. Kemudian Imam Syafi'i pun pi ke rumah Imam Malik. Bila sampai di rumah Imam Malik, yang buka pintu siapa dia? Khadam kepada Imam Malik. Khadam dia kata apa? Engkau siapa? Imam Syafi'i berkata, aku Syafi'i dan aku datang ke sini untuk belajar ilmu hadis kepada Imam Malik. Naik pula khadam tu, pihabat dekat Imam Malik yang duduk di atas. Wahai Malik, ada seorang nak bertemu dengan engkau, nak mempelajari ilmu hadis. Apa kata Imam Malik? Imam Malik kata, pihabat dekat dia, hafal tak lagi? Tanya dia dulu, hafal tak lagi? Kitab aku yang nama dia Muwatta. Kalau dah hafal, baru boleh mengaji dengan aku. Khadam tu pun turunlah. Turun pihabat dekat Imam Syafi'i. Kata dekat dia, macam mana? Hafal tak lagi kitab Imam Malik? Imam Syafi'i kata apa? Semua hadis-hadis yang ada dalam tu, di sini. Duduk dalam dada dia. Semua dia dah hafal. Sampai dia menuntut ilmu dengan Imam Malik, sangat lama lah. Beberapa tahun dengan Imam Malik. Kemudian Imam Malik kata dekat Imam Syafi'i, engkau ni aku dapati semua ilmu aku ni dah aku sampaikan semua dah. Tak ada lagi dah. Habis dah ilmu aku ni. Ambil lah kepingan wang retah. Kepingan shilling yang ada dekat aku ni. Bukan wang retah. Kepingan shilling yang ada dekat aku ni, pergi cari guru lain pula. Sebab aku tak ada apa dah nak bagi. Semua kau hafal. Anak murid ustaz ada tak? Ada tak? Yang hafal semua. Ilmu ustaz kita tak ada dah nak bagi. Semua habis dah dia hafal. Ustaz tanya pelajaran yang lepas pun tak pernah ingat kan? InsyaAllah. Ni Imam Syafi'i. Semua dia ingat. Lah Imam Malik kata pergi cari guru lain lah. Aku tak tahu dah nak pergi apa. Tu Imam Syafi'i, dia merantau ke Yaman, dia merantau ke Baghdad. Dan adalah kisah dia dengan ibu dia waktu dia menuntut ilmu di Baghdad. Ustaz tak mau cerita kat sini panjang. Dengan Imam Malik pun, peristiwa dia dengan Imam Malik pun banyak, tapi Ustaz tak cerita apa habis.
Kemudian barulah ke Mesir last sekali. Imam Syafi'i merantau merata untuk nak dapatkan ilmu. Bukan kata duduk saja-saja kan. Duduk berzikir. Allah Ta'ala sampaikan ilmu. Dah. Kena usaha sungguh-sungguh. Pergi cari ilmu. Bukan Ustaz nak menafikan ilmu laduni. Ada ilmu laduni. Tapi Imam Syafi'i berusaha untuk nak dapatkan semua ilmu tu. Okey. Kita lanjutkan kepada kamu kalau pergi Mesir, jangan, ingat Ustaz, jangan tinggal ziarah makam Imam Syafi'i. Dan Ustaz kalau ke Suq Syafi'i, sebelum nak sampai ke Masjid Imam Syafi'i ni, lalu ada suq, ada pasar. Kalau nak pergi ke sana, takkan tinggal lah ziarah makam Imam Syafi'i. Dan keraplah ke sana makam Imam Syafi'i. Okey, apa kata Imam Syafi'i? Yaqulul Imam Syafi'i, hafiztul Qur'ana wa ana ibnu sab'in wa qara'tul Muwatta wa ana ibnu 10 sinin wa aqamtu fi butunil Arab 20 sanah akhidu ash'ariha wa lughatiha. Aku hafal Quran ketika usia aku 7 tahun dan aku baca Muwatta. Baca dan hafal, bukan kata baca saja. Ketika usia aku 10 tahun dan aku duduk dengan orang Arab 20 tahun. Aku ambil apa? Syair-syair dan bahasa. Sebab tu sehinggalah ada satu syair, ada satu bukan syair, satu patah Arab kata lebih kurang macam ni lah. Kalau nak rujuk bahasa betul tak betul, tengok bahasa Imam Syafi'i. Dia punya ketinggian bahasa dah. Okey, next Al-Imamul Hanbali, Imam Ahmad. Okey, kita laju sikit. Banyak lagi tokoh ni. Ya, teruskan. Syukran limajmu'ah wahidah. Syukran kepada kumpulan yang pertama, Ain Sofia Hidayah, Dina dan Alia. Kumpulan dua, Haziq Daniel, Ishaq, Danish dan juga Amal. Tafadhal. Al-Imam Al-Hambali ismuhu Abu Abdullah Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Halal Zuhli Al-Syaibani Al-Maruzi. Tarikh milad, tarikh lahir itu sanah 264 Hijri. Makal milad, tempat dilahirkan fi Baghdad, Al-Iraq. Majalat bidang dia iaitu Al-Fiqh, Al-Hadis dengan Al-Aqidah. Innal Imam Ahmad yalqa muhtata azimatan fi ahdihi wa minha ulqiya al-qabd alaihi liyuqaza ila khalifatul Ma'mun. Imam Ahmad ni menghadapi banyak cabaran sepanjang pemerintahannya. Antaranya dia ditangkap untuk dibawa ke Khalifah Ma'mun. Yang kedua, min sababi al-qabdi huwa anna Khalifatul Ma'mun amarahu an yaqulu bi anna al-Quran makhluqun walakin al-Imam Ahmad lam yuwafiq. Daripada penangkapan itu, Khalifah Al-Ma'mun menyuruh Imam Hanbali mengatakan Al-Quran itu diciptakan, tapi Imam Hanbali tidak setuju. Yang ketiga, wa qad dhalla al-Imam mahbusan tailatan 28 syahran walamma tawalla al-khilafat al-wasiq wa huwa Abu Ja'far al-Harun ibn Mu'tasim. Amara al-Imam an yakhtafiya fakhtafa ila an tuwaffi al-wasiq. Ketiga ni, Imam Hanbali ni dipenjarakan selama 28 bulan. Pas ketika Al-Wasiq yang merupakan Abu Ja'far Harun bin Al-Mu'tasim tu, dia mengambil khalifah, Imam Ahmad memerintahkannya untuk menghilangkan diri dan dia menghilangkan sehingga Al-Wasiq ini wafat. Dan yang keempat, wahina wasala Mutawakkil ibn Al-Wasiq ila sultah khalafata makana alaihi al-Ma'mun wal Mu'tasim wal Wasi' min al-i'tiqad bil khulqi al-Quran wa naha 'anil judali fi zalik. Dan ketika Al-Mutawakkil iaitu Ibnu Al-Wasi' ni dia berkuasa, dia melanggar kepercayaan bahawa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasi' ni telah membuat Al-Quran dan dilarang untuk
berdebat tentang hal itu. Yang keempat, wa akramatu mutawakkil al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa arsala ilaihi al-asaya walakin al-Imam rafadha qabula atayan khalifah. Al-Mutawakkil menghormati Imam Ahmad ibn Hanbal dan mengirim hadiah kepadanya. Tetapi Imam Ahmad itu tolak untuk menerima pemberian khalifah. Okay, ahsan ya Danish. Qira'atuka jayyidah. Bacaan bagus, penerangan pun bagus. Cuma ada beberapa pembetulan lah. Imam Ahmad yang pertama tu yalqa mihnatan azimah. Imam Ahmad ni dia menerima satu ujian yang berat lah. Sebab apa? Sebab dia ditangkap. Kerana apa? Khalifah pada zaman tu nama dia Ma'mun. Ma'mun ni dia paksa. Dia suruh Imam Ahmad kata yang Al-Quran ni adalah makhluk. Padahal Al-Quran adalah qadim. Wahyu. Ya, qadim min kalamillah. Ma'mun ni dia ulama juga Ma'mun. Cuma beberapa pandangan dia berbeza. Sebab waktu tu fahaman Mu'tazilah tersebar di kalangan khulafa' ataupun khalifah zaman pemerintahan Abbasiyah. Mu'tazilah tersebar pada zaman tu. Jadi Imam Ahmad ni pun dia diseksa lah. Dia diseksa dengan seksaan yang teruk. Kalau tak mengaku, tak kata macam yang dia suruh kata, cambuk. Sampailah pakaian dia nak terlondeh. Lalu Imam Ahmad dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah jangan singkapkan aib aku. Barulah mereka berhenti pukul. Tak tersingkap aib Imam Ahmad. Lama 28 bulan sampailah mai khalifah yang lepas tu, iaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Barulah diberhentikan daripada berjidal tentang khuluqil Quran. Mutawakkil ni dia bagus sikit lah. Dia bagi hadiah dekat Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad tak terima lah. Bukan nak sangat. Ulama' pada zaman dulu tak suka sangat kepada hadiah. Dia mempertahankan agama sampai jadi apa pun diseksa, walaupun diseksa dengan teruk, takkan mengaku. Yang penting akidah dia benar. Itu Imam Ahmad lah. Sifatuhu. Sifatuhu kana ma'rufan bil akhlaqin hasanat kasabri wa tawadu' wa tasamuhi wal wara' wa zuhud. Imam Bali terkenal dengan sifat wara', zuhud, rendah diri dan penyabar. Istara biquwwati hufzi wa khazarati ilm. Dia terkenal dengan kekuatan menghafal. Faqad kana kasrat ta'abbud fi mihrabil ilmi wa mihrabis salah. Dia banyak ilmu pengetahuan tentang solat. Wa ma'rufun bi mudawamati shaumi hatta fi ayami mihnati. Imam Bali ni dia suka berpuasa. Walaupun pada hari yang dia puasa tu ada cabaran, dia tetap akan puasa. Ajam'u baina fakhri wal judu wal ifati wa izzati nafsi wal ibaad wa baina afwi wa ihtimali azza wa hiya allati ju'alatahu yatahammilu ma yatahammalu fi talbi ilmi. Walaupun Imam Bali ni miskin, tapi dia terkenal dengan kemiskinan. Dia terkenal dengan murah hati. Wal aifah, menjaga diri daripada melakukan dosa. Tu syuhratuhu rabi'u a'immatu
arba'ati 'inda ahli sunnati wal jamaah. Walil imami Hambali mu'alafatun kasuratun wa minha Kitabun Musnad, Kitabun Nasikh wal Mansukh, Kitabun Ilal, Kitabun Sunan fi Fiqh. Wafatuhu Tu'ufiya imamu yawma jumu'ati sanati mi'ataini wahidan wa arba'i wa huwa ibnu sab'ina wassanah. Waqad ijtima' nas yawma jinazatihi hatta mala'u syawari'. Waqad dufina imami Ahmad bin Hanbali fi Baghdad. Imam Hanbali meninggal pada hari Jumaat pada tahun 241 Hijrah ketika berusia 77 tahun. Pada hari pengubumiannya, ramai orang berkumpul sehingga mereka memenuhi jalan-jalan. Imam Hanbali dikebumikan di Baghdad. Okay, sebab tu Ustaz kata tanda orang yang soleh benar. Kamu tengok Imam Ahmad, dia meninggal penuh jalan. Waktu dia ditangkap tu pun pengikut dia ramai yang mendesak pemerintah supaya bebaskan Imam Ahmad. Ramai. Pengikut dia ramai. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia juga berguru dengan Imam Syafi'i dalam bidang fiqh. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Ahmad dalam bidang hadis. Imam Ahmad bin Hanbal dia pernah kata, kalau tidak kedatangan Imam Syafi'i, kami tidak mengenal mana satu nasikh, mana satu mansukh. Tentang usul fiqh lah banyak. Kemudian kalau kamu tengok, di antara karangan Imam Ahmad yang terkenal adalah kitab Al-Musnad. Al-Musnad adalah kitab hadis. Kitab hadis saja. Kalau nak beli sedepah lebih. 30 berapa jilid dah. Panjang kitab dah, Musnad Imam Ahmad ni. Hadis dia lebih kurang 30,000 lebih. Memang banyak. Itu Imam Ahmad. Faqad kana kathira ta'abbud fi mihrabil ilmi. Imam Ahmad adalah orang yang kuat beribadah. Sehari semalam Imam Ahmad sembahyang solat sunat sebanyak 300 rakaat. Yang ni yang diriwayatkan oleh anak kepada Imam Ahmad yang nama dia Abdullah bin Ahmad. Abdullah, anak kepada Imam Ahmad, beritahu bapa dia kalau solat malam tidak kurang 300 rakaat. Kita sehari semalam yang wajib 17, yang sunat tak tahu buat tak buat. Tapi kalau ulama 300 rakaat. Imam Ahmad. Banyaklah cerita-cerita dia tentang Imam Ahmad ni, kita nak cerita pun tak ada. Kita teruskan lagi no. Cerita dia nanti insya-Allah lah. Buka sekolah nanti ke, ada masa kita ulang balik akan cerita. Kemudian meninggal pada usia 241 Hijrah. Kalau Imam Syafi'i 204 Hijrah. Dia dan bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebentar, saja. Sebab Imam Syafi'i lahir pada tahun sebab Imam Ahmad ni lahir pada tahun 164 Hijrah. Imam Syafi'i 150 Hijrah. Okey. Kemudian Al-Farabi. Lagi dua orang mana aku bilang ni, syukran. Ishaq tak boleh masuk. Tak sah boleh amal ke Haziq Daniel? Haziq. Haziq ya? Okey. Teruskan Al-Farabi. Al-Majmu'ah As-Salisah. Maryam Hannan Putri dan dia. Tafadhalna. Al-Farabi al-Ta'ruf bih ismu huwa Abu Nas Muhammad ibnu Al-Zalih ibnu Tarkhan Al-Farabi. Al-Laqabu Al-Farabi Al-Mu'allim As-Sani.
Tarikh al-milad min mi'atani sab'atun wa khamsuna makanil milad fi Madinah Farab walahaza ishtaharu bismuhu. Al-Mujalla al-Falsafah Metafizikiyah al-Munti Muzik al-Akhlaq. Okey. Tempat lahir di mana? Farab. Farab di mana? Tengok peta. Mana Farab? Farab di Afghanistan. Mana Afghanistan? Nampak tak dalam peta? Tu. Ini Afghanistan. Besar ni. Di wilayah ni lah. Okay, sorry. Bukan Afghanistan. Kazakhstan. Di Kazakhstan. Negara yang besar ni. Okay. Dan Nash'atuhu. Nash'a al-Farabi fi mazra'ah yamtalikuha abuhu an jaddihi. Wa hafiza Muhammad al-Quran fi masjid iklim Farab wa darasa fil fiqh wal hadisi wa tafsir wa darasa fil kitabir riyadiyat wa khairaha. Wa ataqana qira'ah al-lughatil arabiyyah wa kitabataha walakin lam yata'amma fi qawaidiha. Falaqad nash'a Farabi muhibban lil ilmi sa'iyan lis-saqafati fi syatta majalatiha. Kana Muhammad yatahaddasu bisalasati liqatifi sikharihi al-farisiyah lughah ajdadih wa turkiyah lughah mautinihi wal arabiyah lughah saqafatihi. Yu'tabarul Farabi bilakbi mu'allim sani ba'da Aristu. Perkembangan dia, dia mewarisi dalam bidang pertanian daripada ayahnya dan datuknya. Dia hafal Al-Quran dekat masjid. Nama masjid dia dibesarkan di ladang yang dimiliki oleh ayah dan datuk dia. Dia ni anak petani lah saudara. Kemudian dia ni hafal Al-Quran dekat Masjid Iklim Farab. Dan dia belajar ilmu fiqh, ilmu hadis, tafsir dan dia belajar juga matematik. Dan selain tu, dia ni mendalami dalam bercakap bahasa Arab dan penulisan dia. Tapi dia tak belajar kaedah kawaid macam ilmu nahu macam tu. dia tak belajar, tak mendalami betul-betul ya. Power cumanya tak mendalami betul-betul lah macam dengan Sibawai, Khalil bin Ahmad yang power betul-betul nahu. Kalau kata tak ngaji nahu apa semua tu bukan tak ngaji. Tak ngaji macam mana dia nak karang kitab dia. Bukan kata dia tak ngaji nahu apa semua tu macam kita tak. Lam yang ta'ammak ni tak mendalami betul-betul. Okay, dia Al-Farabi dia menyayangi ilmu dan suka tambah ilmu. Okay, masa kecil-kecil dia masa kecil dia belajar 3 bahasa, iaitu bahasa Parsi, iaitu bahasa datuk dan nenek dia, bahasa Turki, iaitu bahasa negara dia, dengan bahasa Arab. Lepas tu dia ni diibaratkan dia digelarkan muallim sani sebab muallim pertama dia ialah Arsitu. Golongan bukan muallim pertama dia. Aristo tu bukan guru dia pun. Cuma Aristo adalah pengasas kepada ilmu mantik. Dan dia juga bila dia tulis banyak sangat
tentang mantik ni dia digelar sebagai guru yang kedua. Bukan kata dia berguru dengan Aristo. Aristo tu zaman dulu ni, sebelum Masihi lagi. Aristo tu yang bicara tentang falsafah. Cumanya Al-Farabi ni dia tulis tentang falsafah juga. Bila bicara dia banyak, ilmu dia banyak tentang falsafah, orang gelaklah sebagai guru yang kedua. Selepas Aristo. Aristo adalah guru yang pertama. Tapi Aristo bukan guru kepada Farabi. Okey. Kemudian بسرعة صفاته كان عالما مسلما مبتكرا وفيلسوفا مسلما مبدعا. Sifatuhu kana aliman muslimah mubtakiran wa failasufan muslimah mubdi'an. Kana Farabi failasufa kamilan wa imaman fadilan. Qad atqanal ulum al-hikamiyah wa bar'i fil ulumi riyadiyah. Sifat dia, beliau adalah seorang Muslim yang alim, pandai mereka cipta dan juga seorang ahli falsafah. Al-Farabi ni seorang ahli falsafah yang sempurna dan pemimpin yang utama. Beliau amat teliti dalam ilmu kata-kata falsafah dan bijak dalam bidang matematik. Syuratuhu min asharil mu'allifati allati tunsabu lil Farabi minha kitabul jam'i baina ra'yai hakimi kitabul hakimain kitabul akli wal makul kitabi wahid wa wihdah kitabu ara'i ahli madinah al-fadilah kitabu ihsa'i ulumi wa ta'rif bi akradiha. Semua berkaitan dengan kitab falsafah dan juga bidang matematik. Okey. Wafatuhu yazkuru mu'arrikhun an Farabi qad tufi bidamshi fi syahri Rajab sanah salasumi'ah wa tis'atun wa salasuna wa annahu qad dufina bi zahir damshi kharij babil sakhir. Al-Farabi meninggal di Damsyik pada bulan Rajab dan dikebumikan di Damsyik di luar pintu kecil. Damsyik di mana? Damsyik di mana? Syria. Ahsanti. Okey. Dia bidang daripada Al-Farabi ni falsafah, metafizik, mantik, muzik dan juga akhlak. Bukan satu bidang saja power, tapi banyak bidang. Khusus kepada falsafah lah. Okey. Kemudian Ibn Sina Al-Majmu'ah Al-Akhirah. Tafadhal. Ibn Sina. Syukran li Majmu'ah Al-Thalithah. Al-ismu huwa Abu Ali Hussein bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Ibn Sina. Al-laqabu Amirul At-Tibba Ibn Sina. Tarikh milad sunnatan 370. Makana milad fi qaryah Afshina Bukhara. Al-majalat al-tibbi wal falsafah. Bukhara di mana? Tu. Kamu nampak Uzbekistan. Ini Bukhara. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Tak boleh jelas ha? Ini ni. Tulisan Bukhara. Okey. Nash'atu
نشأته. كان ابن سينا قد اشتهر في علمه الكبير والواسع في مجال الطب والفلسفة واشتغل بهما. Ibnu Sina terkenal dengan pengetahuannya yang luas dalam bidang perubatan dan falsafah dan dia bekerja di dalamnya. Ibnu Sina kana wa la zalu yu'addu annahu min al-awail bal hatta awwalu man kataba 'an at-tibb wa 'ulumih. Ibnu Sina dianggap salah satu yang pertama menulis tentang perubatan dan ilmunya. Asya Ibnu Sina fi awakhir al-qurn ar-rabi' al-hijri wa bidayatul Qur'an al-khamis min al-hijrah wa qad nash'u fi Uzbekistan wa talaqqa ta'limatul sanatil syakkiluhu awla ala yada'ibi. Ibnu Sina hidup pada akhir abad ke-4 Hijrah dan awal pada abad ke-5 dan dia dibesarkan di Uzbekistan dan dididik pada tahun-tahun awal pembentukan di tangan ayahnya. Kana Ibnu Sina hafizan lil Qur'an mislama hafizul katsir min al-qasaid al-arabiyyah wa ghayriha min al-a'mal al-adabiyyah wa hakaza hasala ma'rifatan mu'ammaqatan fi ulum at-tibb wasyari'ah wal ghaibiyah. Ibnu Sina adalah seorang penghafal Al-Quran, banyak puisi Arab telah dihafal dan dia menghafal karya sastra lainnya sehingga memperoleh metafizik pengetahuan mendalam tentang ilmu pengetahuan dan hukum. Qira'atuka jayyidah. Bacaan bagus dan syarah pun bagus juga. Adham. Ya Ustaz. Tahniah. Sifat tu. Sifatuhu Iqbal. siapa dia? Ana Iqbal. Sifatuhu kana Ibn Sina aliman wa filsufan wa tabiban wa tabiban wa sya'iran mutawaqqidul zaka حيث أنه تميز بمهابته الفزة أنه تميز بموهبته الفذة وعبقريته في تعلم القرآن والأدب في سن 10 من عمره. أنه تميز بموهبته الفزة وعبقريته في تعلم القرآن والأدب في سن 10 من عمره. أنه تعليم حساب الهند وعمل بالفقه كثير القراءة إذ كان يعلم نفسه ويفقها بالقراءة سبق لعصره في الكثير من مجالات الفكرية شاركوا في صنع نهضته العلمية والحضارية. Baris nanti ni betul lah, baris bacaan baris kamu tak tengok Ustaz baca tu. Macam dengan adham, Ustaz pasti dia rujuk. Tidak adham. Ya Ustaz. Danish, lagi siapa lagi? Apa Putri Soleha, Ustaz pasti. Lepas rujuk. Nah, lepas ni betul bacaan. Okey, apa dia sifat dia? Sifat dia Ibn Sina ialah seorang saintis, ahli falsafah, doktor dan penyair. Poin kedua, dia cerdas kerana dia dibezakan oleh bakat dan kecerdasannya yang unik dalam mempelajari Al-Quran dan sastra ketika dia berumur 10 tahun. Yang ketiga, dia belajar aritmetik India dan mengusahakan bidang perundangan. Keempat, banyak membaca bidang fiqh. Oh, bidang fiqh. Oh, yang Hisabul Hindi tu. Tak. Wa amila bil fiqh. Oh, dan mengusahakan bidang fiqh. Keempat, banyak membaca kerana dia mengajar dirinya dan mentamadunkan diri dia dengan
Membaca. Ni prinsip hidup dia lah. Kena banyak membaca, baca, hari-hari baca. Tak terlepas daripada baca. Itu prinsip hidup dia. Yang kelima, dia mendahului masa di banyak bidang intelektual. Yang keenam, dia mengambil Kerana bahagian sabiqul asri fil kathir minal majalatil fikriyah tu maksudnya dalam zaman dia tu dia orang yang terkedepan sekali dalam bidang pemikiran. Pada zaman dia tu dia adalah orang yang terkedepan dalam bidang pemikiran. Syaraka. Yang keenam, dia mengambil bahagian dalam pembuatan dalam membangkitkan ilmiah dan budaya. Ya. Kemudian syuhratuhu kutiba Ibnu Sina katsirah wa min Kutubu Ibn Sina. Kutubu Ibnu Sina katsirah wa man ashharu kitabuhu kitab al-ula kitabu qanun Asyhari kutubi. Fittib. Tak apalah, bacalah. Asani kitabu syifa. Asalis Muqtasiru Iqladis Firyadiyat. Ar-Rabi'ah Maqalah Jawami' fi ilmu musiqi. Mukhtasar Iqlidis dan juga maqalah Jawami' fi ilmi musiqi. Fokus Ibn Sina adalah pada bidang perubatan. Matematik pun ada juga tapi terkenal dengan perubatan. Wafat tu? Yang kedua tu kitab penyembuhan. Kitab perubatan lah. Penawar. Yang ketiga ringkasan matematik. Yang keempat mengenai muzik. Wafatuhu tuwafi fi Yunyu 400 samania wa 20 hijriyah fi sinni as-saminah wal khamsin bin umruhu wa dufan fi Hamdan, Iran. Dia meninggal dunia pada bulan Jun 428 Hijrah pada usia 58 tahun dan dikebumikan di Hamadan, Iran. Hamadan di mana? Iran. Hamdan di mana? Hamdan tu eja tak nama orang tu kha tu. Ni Hamdan ni Iran ni. Iran. Nampak tak? Okey. Fokus dia dalam bidang Indonesia dalam bidang perubatan. Okay, baik. Al-an munaqashah mal umur allati tu'ajibukum an syakhsiyatil ulama allati qad takallamtum. Kumpulan yang pertama. Apa dia satu faktor yang mengagumkan kamu tentang tokoh yang kamu bicarakan? Kalau ustaz untuk semua sekali lah. Kalau ustaz lah. Kalau ustaz untuk semua sekali, ustaz kagum dengan para ulama ni, mereka musafir yang merata. Di jalan merata untuk menuntut ilmu. Bukan senang daripada contoh Imam Syafi'i lah. Daripada Palestin ke Mekah, kemudian ke Yaman, kemudian ke Baghdad, kembali semula ke Mesir, jauh. Musafir kita hari ni sedap dah, pasal naik kapal terbang tengok-tengok sampai. Dulu dah dengan musafir yang panjang, naik unta saja, jalanan berhari-hari. Dengan zaman dulu kita tengok jalan dia macam mana, taklah macam jalan hari ni, lebuh raya kan, highway. Kalau zaman dulu dengan signboard pun tak ada. Sudah tentulah ulama-ulama pada zaman dulu cukup pandai dalam ilmu bintang ni. Nak tengok arah, sudah tentulah mereka ni power. Sebab nak tahu tempat yang mereka nak pergi tu. Kita kalau sesat kat Padang Pasir tu, tak tahu nak pergi mana dah.
Tengok rata semua, nak halau kat mana. Tapi mereka pandai. Tengok bintang, tengok arah. Okey, itu kalau start lah. Kalau kamu, kumpulan yang pertama, apa perkara yang menakjubkan kamu? Imtalaka sutulah niu izal quri al-Quran. Maksudnya Imam Syafi'i ni dia memiliki suara yang merdu ketika baca Quran. Ni kumpulan mana? Siapa dia tak? Suara siapa ni? Alia. Alia. Faiz. Okey. Tu yang kamu kagum tentang Imam Syafi'i. Suara yang merdu. Okey, yang tu je. Ya Ustaz. Kumpulan tu? Kumpulan tu? Ishak, Haziq, Danish, Amal. Danish tadi nak sebut apa? Ilmu. Ilmu. Kamu kagum dengan ilmu. Apa dia ilmu? Ada lagi satu tabi'atu ad-difa'i ad-dini. Ad-dini wal Quran. Okey. Mempertahankan agama. Tu yang kamu kagum. Okey, kumpulan 3, Maryam. Dia boleh kuasai dia menguasai 70 jenis bahasa. Siapa dia? Al-Farabi. 70 bahasa? Oh. Kamu dapat daripada mana tu? Google lah. Tahniah. Kumpulan 4? Ibn Sina disebabkan dia punya kehebatan dalam perubatan, dia mengkaji dan menemui penyakit-penyakit baharu, punca dan kaedah rawatan. Dia juga mengkaji tentang pengaruh kuman dan penyakit dalam penyakit dan menghasilkan ubat yang mujarab untuk pelbagai jenis penyakit. Senang tak kalau zaman dah nak cari orang macam dia? Sekarang kalau jumpa senang lah. Kita kata tak jumpa lah, payah lah. Kalau macam Al-Farabi tu dapat menguasai 70 bahasa yang kamu kata. Kamu setakat lah berapa bahasa yang kamu kuasai? 3. Bahasa Melayu, orang putih. Lagi? Bahasa Arab? Korea. Siapa dia boleh Korea? Ain Sofia Ustaz. Ain Sofia boleh Korea? Oh. Tapi kalau kata nak, bukan kata mengaji ya, kita mengaji memang 3 bahasa betul. Tapi kalau boleh cakap secara fasih, belum tentu 3. Kalau boleh 3 ni pun kamu dah kuasai sepenuhnya, memang mantap lah. Kalau boleh 3 ni saja dan kuasai sebaik-baiknya. Ustaz kalau boleh tak maulah bahasa lain, nak 3 ni saja. Tapi nak kuasai betul-betul 3 bahasa ni. Okey? Ahsantum, syukran ala munaqashatikum abra al-qanawat atau abra at-tawassuli al-ijtima'i. Wal-an hayya natadarrab. Jom kita buat latihan sikit. Wa unzuru fi masahati ta'liq. Tengok di ruang komen. Tengok ruang komen ah. Okey. Naik dah lagi. Tolong jawab segera. Jawab sama-sama. Start semua sama sekali. Dah klik lagi? Dah. Dah clear Jawab pelan-pelan, tak apa, jawab hati-hati.
Semuanya start jawab sama. Dah start ke? Okey, kita tengok live ah. كيف الأسئلة؟ صعبة أو سهلة؟ Tengok macam payah macam ni. Jawab tu Kevin. Tak boleh buka mic eh.
Ya, Ustaz. Siap dah. Ain Sofia, Ya. betul semua? Tak tahu, Ustaz. Betul semua kan ni? Ya. Hanan salah satu. Soalan je dah, susah senang. Senang. Nah. Okey, Danish baru start ke Danish? Okay, bersurah. Lokman awak tak gerak. Bagi satu. Okey, Ishak. Semua perempuan kat atas. Tri Solehah, dia, An Sofia, Hidayah, Alia, Hanan salah satu. Danish salah satu. Setelah menggunakan beberapa talian ayat, Guna satu je talian ayat. berapa talian ayat Danish? Satu. Satu. Okay kan Haziq Daniel. Nak end dah ni. Oh, Adam Sakhawi. Haziq Daniel. Jangan add lagi, Ustaz. Lagi Ustaz tak boleh buka pula. Oh, terima kasih. Poingat kat Ustaz. Sebab kamu poingat kat Ustaz. Baru nak tekan dah ni. Okey. Paling tinggi Puteri Solehah. Okey, kita tengok ah. Hai. Ustaz bukan student kot. Bukan student.
Lepas tu macam mana nak buka dia? Cuba tekan preview. Kat mana? Play again lah. Macam mana? Start tekan link tu, lepas tu start tekan preview boleh tak? Macam mana? Review question. Ni. Okey, tak apalah. Ustaz tak boleh jawab pun tak apa. Ni. Macam ni pun tak apalah. Kita tengok. Siapa dia? Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. 3 orang yang salah. Kemudian siapa dia? Khatam Quran sehari sekali. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Syafi'i. Imam Syafi'i. Ada juga yang jawab Imam Hanbali ni. Kemudian karangan Imam Hanbali bila? 2 ni ya. Kemudian awwalu man kataba tibba wa ulumahu Ibnu Sina. Tengok keyword dia udah. Pakar Ibnu Sina adalah bidang perubatan. Kemudian Farabi bicara berapa bahasa? 3. Salah sadurat. Ada juga yang jawab 5. Yu'tabaru al-Farabi bilaqabi al-muallim al-thani. Okey. Yang mana Rabi' Sadis ni? Tentam. Wa ma'rufun bi mudawamati as-sawm hatta fi ayyamin mihnah. Sampai Imam Hanbali. Ada juga Imam Syafi'i. Kemudian al-alam al-masyhurun min al-ulama al-muslimin alladhina qad darastum yawm. Berapa orang yang kamu belajar ini? Al-Khwarizmi ada kita sentuh ke? Tak sentuh. Okey. Kerana bi amiril atibba, ketua segala doktor, pemimpin doktor-doktor sebenarnya Ibnu Sina. Okey. Sebab apa Imam Ahmad ditangkap? Sebab dipaksa oleh khalifah supaya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Itu saja, wallahu a'lam. Hadzal yawm faqat. Syukran jazilan ala husni istima'ikum wa naktafi bihadzal qadar biiznillah. Ba'da hadza sawfa nabhas an mawdu' at-tauhid. Lepas ni kita masuk bidang tauhid pula untuk minggu depan. Hadza faqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan